أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, untuk memberkati majlis ilmu kita di malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat yang penuh keberkatan, kita mulakan dengan bacaan suratul Fatihah yang akan kita hadiahkan yang pertama kepada penulis kitab ini, iaitu Imam Ghazali, dan juga hadiah juga kepada Tok Kenali kerana mewakili daripada pondok dia. Kita hadiah kepada Tok Kenali yang diberi nama atau gelarannya iaitu Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, yang digelar namanya Tok Kenali. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat bersama-sama lagi. Lama dah kita tak jumpa ni. Lama dah tak jumpa kita ni. Lah kita jumpa tahun lepas. Tahun lepas lah kita jumpa. Jadi ni baru jumpa tahun ni. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala beri panjang umur kita, jumpa pula pada tahun ni. Jadi alhamdulillah, tahun baru, tahun 2023, InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab kita, iaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Ghazali At-Tusi. Dan kita harap dengan ikhtiarnya kita untuk memahami ilmu agama Allah ni, moga-moga Allah mencatatkan kepada kita salah seorang daripada orang-orang yang salafus salih, orang-orang yang salih di kalangan daripada salafus salih juga, daripada orang-orang yang alim, daripada orang-orang yang salih dan sebagainya. Dan kita juga tergolong daripada orang yang mencari ilmu, yang seperti mana dalam hadis, majlis fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Orang yang menduduki ataupun bersama dalam majlis ilmu memahami agama Allah lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. Dan kita juga harap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dengan keikhlasan kita mari ke masjid daripada subuh, zuhur, asar, isyak, maghrib, isyak dan sebagainya, diberikan ganjaran, dibinakan rumah kepada kita di syurga Allah, seperti mana hadis Nabi yang berbunyi, man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Kita harap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penempatan ataupun rumah kepada kita di syurga Allah,
sesiapa yang datang ke masjid dan balik, nescaya Allah Ta'ala akan memberi ataupun menyediakan kepadanya sebuah penempatan ataupun rumah di dalam syurga Allah. Berapa banyak? Kullama ghada aw raha, setiap kali dia balik dan dia pergi dan dia balik. Mana kalau katalah 5 kali sehari dapat 5 buah rumah. Dah. Jadi minta-minta dengan keikhlasan kita, sekiranya kita betul-betul ikhlas, sekiranya kita betul-betul ta'abbud pada Allah Ta'ala, sekiranya kita betul-betul mari kerana Allah, bukan kerana individu, bukan kerana untuk email, bukan kerana untuk muding, tetapi kita mari kerana Allah. Nah, ada kata muding. Sebut Tok Muding telitah. Jadi minta-minta kita mari dengan keikhlasan ni, Allah Ta'ala menyediakan tempat di syurga Allah, yang mana hebatnya, walaupun kita kata penempatan ni rumah dan sebagainya, tapi hebatnya rumah di syurga Allah jauh lebih hebat daripada tempat-tempat yang hebat di dunia ni. Istana ke, gapo kalau bukan istana, katalah bilik hotel 5 bintang, bilik presiden 5,000 semalam ataupun kalau di luar negara tu hotel 6 bintang 7 bintang, katanya ada harga sampai ke 67,000 satu malam. Jadi hebat lagu mana pun tetap hebat rumah yang dibina oleh Allah dari syurga lagi. Hebat sebab apa? Sebab di dunia ni hebat setara mana pun, kalau katalah istana hebat setara mana pun, istana tetap ada tandah, walaupun tanah tu ada kapek. Mengaji masuk tanah istana ada kapek sungguh. Nak basuh payah, takut basuh. Basuh juga dah, tapi mecik-mecik sikitlah. Ada kapek. Ataupun kalau kata harga semalam 67 68 ribu, tak tahulah. Berkali basuh berak tak payah pakai tangan, berkali tubik beruh sendiri berkali. Tak tahulah, wallahu alam. Cumanya nak ayat hebatnya rumah penempatan di syurga Allah ni hebat mana? Hebat dia kerana tak ada tandah. Kenapa tak ada tandah? Kita tak berak ke? Memang tidak berak di syurga Allah, tak kecing di syurga Allah, tak ada. Dan sistem perkumbuhan kita ditukarkan kepada peluh. Ni hebat. Ditukarkan kepada peluh, maka peluh tu pula bang hacing ke, busuk ke? Tak. Bang tu harum pula. Seperti mana antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizahirkan kepada Allah, dizahirkan daripada Allah, diberikan kelebihan kepada Rasulullah, iaitu peluh berbau ibarat kasturi. Hebatnya bau serupa kasturi. Jadi peluh kita gitulah esok insya-Allah. Moga-moga duduk di syurga Allah. Tu sebab kena mari dengan penuh keikhlasan. Mari dengan penuh keikhlasan kerana Allah, belajar ilmu agama, duduk memahami ilmu agama pun kerana Allah, bukan kerana individu, bukan kerana malu ke ustaz ke, malu ke tu email ke, jangan. Insya-Allah, moga-moga kita semua dapat insya-Allah. Jadi kita sambung muka surat 82. Lah tahun lepas, lama dah, tahun lepas kan kita berhenti muka surat 81. Jadi tahun ni kita start tahun 80, muka surat 82. 2 minggu lepas je. Okey. Jadi tajuk pada malam ni adalah tajuk kepada semua kita hak ada di masjid ni. Semua. Kalau hak rumah mungkin belum tentu lagi. Sebab apa? Tajuk dia ni adalah untuk tajuk menjadi akhlak, adab ataupun akhlak sebagai menjadi seorang imam dan juga menjadi seorang makmum. Kalau kata ngaji jadi imam saja, kita tak payah dengar, sebab amal makmum daripada tu imam seorang aja. Ataupun hak ganti tu imam adalah 2-3 orang standby. Hak ramainya majoritinya makmum. Jadi tajuk ni juga untuk kita, imam dan makmum. Termasuk untuk kita. Maka Imam Ghazali berpesan bermula dengan imam dulu. Bermula dengan imam, lepas tu baru dia masuk kepada makmum pula. Jadi kita sendiri pun mungkin juga kita kata kita tak jadi tu imam. Tak jadi tu imam di masjid mungkin, tapi di rumah mungkin kita kena jadi tu imam juga. Kalau musim PKP baru ni ramai orang puas suka, dia kata PKP bulan puasa baru ni ramai hak masa PKP bulan puasa tu ramai pakat semaya tarawih rumah belaka.
anak dia tu email kadang-kadang, kadangnya ayah tu email sendiri, suami dan sebagainya jadi tu email. Suka orang puas sebab apa? Dia kata biasa mari duk semaya boleh puasa tak boleh saling gitu email. Tapi musim PKP boleh saling gitu email trik ni dia kata. Ni sukanya orang puas. Lepas sudah boleh saling. Kalau kata tu email tu lelaki pula siung tangannya dan sebagainya, barakah tu lebih sikit. Insya-Allah. Jadi kena tahu juga adab menjadi imam. Adab menjadi imam. Sebab apa? Perlu tahu. Sebab amut jumpa banyak tempat juga mari seh jadi tu imam tapi tak tahu gapo keperluan kepada tu imam. Dia mari seh orang kalau memang hak dilantik maik dah tak ada masalah lah. Memang hak biasa dah, hak memang dah bertauliah dah, hak memang ni dah. Hak kita kata hak tak biasa jadi tu imam tiba-tiba bila kata duk ngaji tu imam kata ni baca grade A demo. Ni teh grade A. Kita pun bahasa naik seh molek nak baca surah. Nak baca bahasa naik khusyuk molek nak baca surah rakaat. Surah pula Yasin pula rakaat. Lepas tu berlagu pula. Bismillah. Berlagu pula dengan ni pala siap ni. Yasin soda. Ne pipi kat lutut kita getar dak. Jadi kena tahu adab jadi imam. Adab jadi imam lagu mana? Yang pertama kata Imam Ghazali. Yang pertama Imam Ghazali kata sewajarnya, iaitu seharusnya, semoleknya. Lagu mana? Bagi imam itu ia meringankan solat itu. Supaya masjid masjid kita supaya maghrib, hak biasa kita tak ada kata tu imam baca. Tapi hak mari seh baca lagu mana? Ambo rajin dah jadi belakang jadi makmum. Kita mungkinlah boleh lagi. Kalau hak baca sujud sejadah sekali seminggu boleh kira lagi. Ni dak semaya Isa nak baca rakaat pertama baca surah Al-Mulk, rakaat kedua nak baca pula surah Ar-Rahman dan sebagainya contoh. Dan kena molek hak alif belakang tu orang tua pernah berhenti daripada semaya. Ni ambo ada sekali masa tu. Kejut kita ni. Berapa makmum berhenti. Bobo lah weh, lama dah ni. Tak cekak aku ni. Bobo lah weh, lama baca teh. Makmum ngepek kata imam. Dah. Untuk imam naik seh, baca surah panjang, surah Al-Mulk. Nak habis dah. Baca pula tarik pula jadi nak ayatnya seharusnya imam itu meringankan solat. Maksud ringan bukan ringan macam botol ni, ringan berat ni tak. Maksudnya bacaan yang sederhana, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kalau kata satu pipi tu kita berasa panjang, mungkin ringannya hanya sekerak pipi ataupun 1/3 pipi. Tu ringan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah solat di belakang seseorang akan sesuatu solat yang lebih ringan, dan lebih sempurna daripada solat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah semaya sangat ringan, sangat pendek, tetapi cukup untuk kita baca suratul Fatihah. Cukup, tidak terlalu panjang. Mana tu imam hak buat tu comel dah lah. Ni lah kita mengepek kau tu imam. Cakap wadduha semacam tu imam, tak ada surah lain. Contoh. Ada juga tu imam amalan dia surah wadduha. Jadi dia baca wadduha semua. Rakaat kedua contoh wattini wazzaitun contoh. Dia baca satu semua. Lalah kali lekat tu imam wadduha nama. Dia pada haknya turut sunnah dah. Baca tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau jangan baca inna a'tayna, barulah kita maliki yaumiddin. Tak ada habis kita ni baru duk Allahu akbar rakaat dah tu imam. Tu cepat dah. Ada tak tahu ayat lah. Tekan kelas tak masuk. Sebab apa? Sebab tu imam rakaat tak ada habis baca lagi. Jadi kena sedang molek. Biar kita imam baca tu sedang molek, kita pun dah habis Fatihah kita. Habis Fatihah kita dan kita dah dengar tu imam baca. Dia tu imam dengar tu imam baca dan sebagainya.
Dan sunat pada asalnya adalah tu imam kena tunggu yang sebaiknya sebenar. Tunggu dulu tu makmum tu baca dulu. Tetapi pada ghalibnya bukanlah tunggu hok baca paling panjang. Nah, tetapi kalau tu imam ni takutnya makmum ni menggalib belakang nampak ramai orang tua, dia tak ada makmum baca Fatihah baru duk baca Ar-Rahmanir Rahim, dia terus baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha pula. Contoh. Nah, orang marah. Jadi nak ayatnya bendanya adalah apabila tu imam boleh baca. Cuma sudah tu imam tu biar widan dengan makmum hak baca panjang Fatihah. Hak baca Fatihah slow anju sedang molek ke panjang dia, dan juga orang hak baca hak standard dia dengar kalam ataupun bacaan tu imam. Hak tu yang terbaik. Biar dia dengar. Jadi mari pula orang tanya hukum, ustaz, mana lebih baik kita baca surah ke kita baca surah sunat ni lepas habis Fatihah, kita baca surah ke ataupun kita dengar tu imam baca? Mana lebih baik? Ada orang tanya. Jadi hukumnya adalah sunat dengar tu imam baca. Ramai juga orang-orang kita hak warak dong wabarakah ni, dia terus baca pula surah hak biasa dia baca panjang rumah. Dia tak dengar tu imam baca, rugi pahala sunat situ. Dia wajib kepada dia baca Fatihah saja. Lepas tu habis waladhdallin dengar tu imam baca, tapi dia pergi baca surah panjang pada tu imam pula. Tu imam baca wadduha, dia baca amma yatasaalun, siap berlagu pula. Jadi rugi, tak dapat pahala sunat. Kecuali boleh baca apabila tak dengar tu imam baca. Spekar rosak, kita duduk jauh tak dengar tu imam, maka sunat kita baca surah. Nak tunggu tu imam. Jadi nak ayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh kepada sahabat dia. Sebab apa ni? Anas bin Malik kata tidak sehebat Rasulullah. Kerana pada waktu tu ramai sahabat-sahabat ni naik seh. Naik seh lagu mana? Sepuasan ni nak baca panjang. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata baca Quran dalam semaya pahala lebih besar daripada baca luar. Jadi nak pahala banyak, baca panjang-panjang. Sebenarnya baca panjang dalam surah ni bagus, tetapi semaya sore. Hak tak tahannya tahi semaya sore, baca surah pendek sekali. Inna a'tayna, tahi mari semaya dengan jadi tu imam, baca surah hak panjang sekali. Tu hak ghalib berlaku. Jadi tak comel. Jadi Rasulullah dia tunjuk contoh yang tak sewi sahabat dia ataupun menganiaya ataupun orang-orang di belakang, anak-anak muda bukan anak muda hak tengah sihat, maksudnya muda-muda, orang tua, orang puas tengah mengandung tak cekak duk masak dan sebagainya letih, mari semaya nak tupai pahala. Jadi mana kena ringankan. Yang pertama. Yang kedua, imam jangan memulakan dengan takbiratul ihram. Jangan start lagi takbiratul ihram selagi mana ni tu imam gaduh doa ni, selagi mana muazzin tak habis lagi qamat. Qad qamatis salat, tu imam Allahu akbar dah. Ni tu imam lorak ni. Contoh. Maka tak boleh. Itu yang pertama dah. Yang kedua, tak boleh terlalu awal, tak boleh terlalu cepat. Habis qamat barulah boleh takbiratul ihram. Okey. Makmum pun sama, tak boleh pula takbiratul ihram lebih cepat pada tu imam pula. Tu imam cepat pada muazzin. Contoh. Maka diturutlah oleh makmum, tengok tu imam cepat, dia nak cepat juga. Cepat dia pula pada muazzin pun cepat dia, tu imam pun cepat dia juga. Allahu akbar. Tu imam baru duduk dia Allahu akbar. Tu imam baru Allah, baru akan takbir dia Allahu akbar dia dulu. Maka hukum dia tidak sah. Tidak sah. Mesti kena imam takbir dulu. Okey. Takbiratul ihram mestilah selepas daripada muazzin ataupun Tok Bilal
Qomat sudah dulu. Dan juga mesti kena pastikan betul ke saf dulu. Ni betulkan saf tu. Sebab kita ni sampai ke masjid pun banyak dah rapatkan saf, betulkan saf. Sebab apa? Sebab kesempurnaan solat berjamaah adalah daripada saf yang betul. Betul yang pertama adalah betul kedudukan. Betul yang kedua adalah mesti rapat. Mesti rapat. Tidak rapat, setan boleh masuk. Bah kalau musim PKP ni jauh lagu mana? Lagu mana? Tak ada arah lah. Bukan seka tak setan, sekapung masuk. Orang amat luar dah. Dah semiter dah. Semiter dah. Baru so pula dulu so depan. Dan sebagainya. Jadi kalau jauh setan boleh mari ganggu. Jadi cara nak elak daripada setan selain daripada bersiwak, maka kena rapatkan saf. Rapatkan saf lagu mana? Mesti bersentuh ni bahu, siku kita ni bersentuh sedikit. Bukan nak sentuh sampai penyek sampai apa bagi apa sepit ke ni. Bukan. Berapa sentuh je. Lepas tu bukan rapatkan saf, merapatkan jari kaki. Ijma' mengatakan tangan, bukan kaki. Ni jari anak. Ada juga, walaupun ada khilaf kata jari anak, tapi hak tu tak kuat. Hak kuatnya adalah merapatkan saf adalah menyentuh tangan, iaitu siku ni. Ni duk kekeng ni jari ni sebab nak suruh rapat, nak pahala rapatkan saf. Kawan ni pula geli, lari kau. Dia kau Allah lalah duk kekeng ni. Nak rapatkan saf. Setan bukan kata duduk bila nampak rapat gitu kaki tak boleh masuk. Tak, setan ni bukan duduk mesti pijak atas bumi. Tak, dia boleh masuk asal tak rapat. Mana nak elok daripada setan, kena rapat ke siku. Ada hamba tengok satu video ni, bagus juga video ni. Hamba tak ingat kursi kondok sini dulu. Ada satu video daripada tak silap hamba UPM ataupun UKM, dua tu lah hamba tak ingat. Alakobangi. Dia buat kajian lebih kurang 5 orang sekawal. Salah seorangnya adalah non-Muslim. Buat kajian tentang kelebihan solat. Banyaklah kelebihan rokok, antara dua sujud dan sebagainya. Cuma menurut ayat sini bab saf ni, betulkan saf ni adalah amanat selit sini. Bila dia buat kajian rupa-rupanya, bila berlaku rapat siku ni, siku rapat secara automatik, bukan manual, automatik akan sedikit bergerak. Tak payah kita nak main gerak kita, tak payah. Dia jadi sendiri. Sebab apa? Tarik nafas. Ya akan gerak sikit. Bila berlaku sedikit geseran antara siku saat ni, mengikut kajian orang kata UPM ke UKM tu, dia kata rupa-rupanya dia boleh mengeluarkan charge tenaga elektrik. Bukanlah zoom tubik karet dak. Mana di jantung kita tak berasa, kita tak tahu. Kita tak berasa pun. Cuma dengan sentuhan saat ni, sedikit geseran, jantung kita akan sihat. Dicharge ke jantung kita. Jantung ni kalau dia tak sihat, masuk bateri pun kadang-kadang tak rok lagi. Pak saudara hamba, pak saudara orang puan. Bila kata siapa di emergency tu, nampak berat, buat bypass, memang betul lah sombak jantung. Maka jantung slow juga. Maka bubuh pula bateri hak hospital, hak kecemasan, bateri duduk luar. Tengok-tengok tak naik penuh juga, baru atas pada tara sikit je. Dia kata tak boleh ni, kena pakai bateri betul. Jadi ambil lah 18,000 pom tanah bateri dalam timbul cokoh mana tahu, tamu pun tak ingat alik mana timbul bateri dia tu timbul tu pun tak boleh cah penuh lagi, tapi lebih kuat daripada hak bateri luar. Nak oyak bahayanya. Jadi kalau nak elok daripada nak sejatung sehat, semaya rapatkan saf. Ini kajian daripada UPM ataupun UKM, nama tak pasti. Ni antara kajian saat ni, katanya non-Muslim saat ni, Allah Ta'ala buka hidayah masuk Islam. Kenapa? Kaji semaya ni banyak sangat fadilat, kelebihan untuk kesihatan diri kita. Okey, jadi lepas ni pakai rapat belakang sah dah. Jangan duduk jauh, rugi duduk jauh. Lepas tu orang kata nak rapat tak boleh pula nak apa orang panggil, nak duduk atahiyat, cara atahiyat akhir ni pula. Jadi kalau boleh duduk, kalau tak boleh tak apa. Sekurang-kurangnya kita dapat banyak fadilat.
Pertama, dapat fadilat, mendapat kisah, boleh membantu, boleh elok settle lagi. Banyak kelebihan situ. Kita boleh duduk cara antara dua sujud je di saat atas akhir, kerana kita rapat. Tak apa, tak ada masalah. Kita nak pahala sunat kalau duduk cara atas akhir, tapi kita terlepas banyak lagi. Diri saat ni elok settle lagi, jatuh sehat lagi dan sebagainya, jadi rugilah. Utama saf lagi, lebih utama. Okey. Yang ketiga, imam hendaklah mengangkat suaranya dengan takbir, dan makmum jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar pendengarannya sahajalah kepada dirinya sendiri. Rukun qauli. Allahu akbar. Jadi boleh kata bunyi suara, tapi jangan mengganggu sampai kotak imam, mengganggu jiran sebelah. Kalau jiran sebelah sekadar dengar saja, tak terganggu, dengar sikit, itu normal. Pamoh ayat dah 2 minggu lepas. Kalau yang kedua dengar lagi, itu masih lagi dimaafkan. Yang ketiga dengar, ni mana jarak ni orang panggil ukuran dia. Jarak yang ketiga tak makruh, dengar lagi. Mana yang pertama kita mesti derah dengar. Kalau yang ketiga tu makruh. Kalau yang keempat dengar lagi walaupun slow dengar, bermakna yang pertama ni akan terganggu silap-silap dia ulai Fatihah yang sama. Hak moya Amos sendiri kena tu. Dah kuat sangat kita habisin dah ni. Habisin dah, cuba fokus, cuba khusyuk dan sebagainya. Kita doa ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin pulak tu be. Apa sebelah nak main maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, kita pun lepas habis ihdinas sirat dah maliki yaumiddin pulak. Ni terganggu lah. Hukum dia haram. Bila kuat sangat. Jadi imam kena takbir kuat. Tak boleh pula kalau katalah imam tu jenis tua sangat dah, tak cekak dah, Allahu Akbar. Contoh nasihat ke dia, tak boleh nak jadi tu imam, sebab imam mesti kuat. Mesti kuat. Tu hak ada speaker, hak tak ada speaker lagi tak dengar. Jadi imam mesti takbiratul ihram kuat, dan makmum jangan mengganggu pula imam. Okey. Bila sebut bab kuat ni, amo teringat selagi nak sebut pula doa ketika imam baca khutbah yang kedua. Amo sebut dah, tapi amo nak yakinkan lagi, amo balik buka kitab pula, cari, memang banyak jumpa bahawa ulama ijma' mengatakan sunat mengaminkan doa ketika khutbah yang kedua. Tapi ramai mana orang tak aminkan doa dah lah ni. Bukan setengah tidak amin, awak tak tahu tangan duk mikir, tahulah mikir ke ilmu ke, mikir gapo dia tak tahu. Mikir nak nikah ke tak tahulah. Dak mikir hak kita Piramli ke tak tahu. Otak duk lain, nilai tak tahu. Padahal tu imam doa ke dia dah. Bukan tu imam doa ke kampung lain. Doa kepada kita dah, tapi tidak mengaminkan doa. Kenapa? Kerana kita tersalah anggap, tersalah faham dengan fahaman yang karut marut mengatakan tak boleh nak kecek. Dalam semayan, dalam khutbah tak boleh nak kecek. Kita ingat amin pun dikira kecek. Kecek betul lah, tak boleh. Kalau kita panggil nama amin depan, tak boleh ya. Amin. Tak boleh. Haram. Tu dikira kecek, bercakap. Tapi kalau amin doa, tak ada masalah. Dengan syarat juga tidak mengganggu jiran-jiran dan juga tu imam. Lama kata imam duk Allahumma kita amin, kejut tu imam. Tak boleh lah. Biar agak-agak lah. Amin sendiri, amin. Tak ada masalah. Sunat dapat pahala. Bukan dapat dosa dah, dapat pahala. Amo confirm. Amo tengok banyak kali lah kita. Sebab apa? Sebab waktu amo mengajar masjid malam raya, lepas tu amo tengok sendiri, saya amo sendiri ngaji pondok juga, tidak amin juga, terpengaruh serupa juga. Amo tengok masa kecil-kecil dulu, amo tengok dah lah dia ni pondok pas senior pada kita pula, awal dia sikit pada kita. Tak amin juga doa. Amo pun tengok semula jumpa hak lain juga pun sama. Ustaz dah ngajar deg-deg dah ni juga tak aminkan doa juga. Jadi dah terbawa dah. Terbiasa dah. Sebab fahaman ni masuk banyak lama dah. Jadi
Amo tak puas hati balik belek kitab semula. Belek kitab. Tak ada halangan ni. Sunat tetap mengatakan sunat. Yang haram adalah mengganggu pada jiran. Jiran sebelah duduk faham isyarat faham sedunia. Faham tak? Tahu tak? Isyarat faham sedunia. Ketika khutbah lah banyak ramai orang faham. Dia panggil isyarat faham sedunia. Gila negara mana pun bila dia senggut dia buat gini. Oh faham. Isyarat faham sedunia faham tu tu email tu ittaqullah dia faham. Padahal dia senggut. Jadi kita ambil sebelah dia jangan siapa dia tu. Kejut jangan nyanyi ke dia. Lama-lama jatuh. Tak sekadar kita sahaja. Amin. Dah. Nyanyi ke golongan hak faham sedunia tu. Dia senggut kat dia pun anggut. Gila Turki ke mana sama je. Bila senggut dia pakai begini. Pejam mata, khusyuk ayatnya. Oh hebat. Betul tu email betul. Betul. Mata lama senyap pula senggut ibu anggap pula. Aku depan tak apa, takut aku belakang selok kain bukan dia. Okey. Sekadar untuk diri dia sahaja untuk takbiratul ihram. Yang keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya dia mendapat pahala berjamaah. Sekiranya imam tidak berniat menjadi imam, solat makmum di belakang tadi belakang sah apabila mereka niat mengikut makmum menjadi berniat mengikut imam dan mereka dapat pahala berjamaah. Okey. Pahala niat niat jadi imam ni tidak semestinya niat sebelum daripada takbiratul ihram atau ketika takbir tu. Kan niat ketika takbir bukan sebelum, ketika takbir. Tidak semestinya. Nak niat dalam semaya pun boleh. Katakan contoh kita tak teringat nak niat. Kita jadi tu imam dah tak teringat. Allah, kita teringat maya sore. Tengah semaya baru teringat ada makmum belakang. Maka kita pun niat jadi imam. Sebelum pada kita niat, contoh rakaat pertama kita tidak niat lagi jadi imam. Rakaat kedua baru kita niat. Maka rakaat kedua tu barulah dapat pahala imam. Rakaat pertama tak dapat pahala imam sebab kita tidak niat. Tak mari lintas saja, bukan usolli. Tu bukan tu lafaz. Jangan tukar usolli. Tu lafaz. Tu hak orang waswas seman orang bedu dia waktu bi usolli tu ada hak jenis waswas lah. Ada menjumpa usolli duk main usolli saja. Duk main tak masuk dia. Tekan kelas usolli tu baru lafaz. Niat ketika takbiratul ihram. Bila takbir saat ni maka tak niat imam lagi pun tak apa. Okey. Niat ketika jadi imam. Andai kata makmum mari belakang kita tak tahu, maka makmum takbir dah Allahu akbar slow je tapi sekadar dengar imam dengar dah sebenarnya contoh. Tapi imam ni semaya khusyuk sangat, katakan contoh semaya tu fokus ni baca tak dengar ni orang takbir kalau tak dengar langsung. Ibarat supaya sahabat lah kalau kata nak buai lembing pun kena tunggu semaya dulu. Contohnya lagu tu khusyuk sangat ni sampai tak dengar ni contoh. Maka makmum belakang niat imam. Niat jadi makmum. Makmum tak boleh niat imam, minta maaf. Makmum niat jadi makmum. Maka makmum tadi dia niat berimam ke kita, maka dia tetap dapat pahala jadi makmum. Dapat pahala berjamaah. Tapi tu imam tak dapat pahala berjamaah kerana dia tidak niat. Tu maksud ayat ni. Kalau kata kita niat, gitu. Itu sebab fadilatnya bila kita tengah semaya, kita nak mari jadi makmum, jangan duduk belakang. Sia kau tu imam dia tak dengar. Mungkin kita takbir slow pula. Kena pula hak jenis mazhab ulas sawa. Mazhab ulas gedung kau tak tahulah. Akak takbir berbunyi, baca lagu tu. Jadi kalau kata yang lagu mana hak comel, duduk sedekat-dekat dengan imam. Hak paling comel, paling idealnya adalah selangkah kaki. Kalau ni kaki imam, tak, kita duduk di hujung kepada tumit imam.
Ni tumit imam, katakan contoh, kita hujung jari kita duduk sama dengan imam, duduk di hujung tumit imam, duduk sebelah kanan kalau lelaki. Kalau orang perempuan kita nak maya dua orang, duduk sebelah kiri, itu hak paling comel. Dah. Tak boleh duduk sebab sepit sangat. Boleh, asalkan sikit pun tak apa dah. Seci pun tak apa dah. Tumit tu berbeza pun tak apa. Asalkan jangan depan pada tu imam. Depan tu imam dia tak jadi makmum lah. Dia mesti kena belakang sikit. Sekurang-kurangnya seci pun tak apa dah. Tetapi yang paling comel duduk di hujung jari ni. Hujung pada tumit. Jari kita berada sama tahap dengan tumit dia. Bukan duduk belakang gini. Duduk belakang lagu ni jadi tepek pun banyak-banyak pula. Hari salah pahal dia kata paling molek, ustaz kata duduk gini. Duduk gini duduk belakang, ni duduk tepi yang moyak. Duduk tepi dah. Yang kedua pula tak perlu cuik. Ni ramai juga hak mazhab cuik ni. Mazhab kita tak perlu cuik. Sekadar dengan takbir, dengan rukun qauli, tu imam dengar dah bahawa tahu ada orang nak jadi makmum. Allahu akbar. Tu imam pun sedar dah ada makmum, dia pun niat jadi imam. Boleh pahala dia dapat, makmum pun dapat pahala berjemaah. Yang ketiga, bila katalah mari pula hak cuik ni mari mana sebenar? Mana hak cuik? Hak cuik yang sebenarnya dibolehkan dalam Islam kita, dalam fiqh kita ni, ketika mana? Ketika kita mari dalam semaya, orang tengah ramai penuh dah sah, kita sore-sore duduk belakang. Sore-sore duduk belakang. Maka dibolehkan kita ni akad takbir semaya dulu, baru cuik semaya semula. Betul baliklah, duduk mula tangan. Maka makmum hak duduk sebelah saat ni, dia hak duduk depan, dia boleh turun sikit supaya tak kesik duduk sore. Dah lama duduk sore kan, dah macam-macam lah marinya, pemikirannya tak khusyuk dan sebagainya. Okey, cuik saat ni hanya nak ajak makmum satu. Yang kedua juga dibolehkan ketika saat ni makmum duduk sore gini, kita mari, kita makmum yang kedua. Ramai mau tengok, baru je kita berhenti RNR, kita pergi musafir kan, kita pun semaya dengan anak buah hamba ni, duduk semaya sebelah kiri. Tiba-tiba marinya sambung, nombor duduk sebelah dia, pergi sambung duduk sebelah. Kalau hamba 3, 4, jadi tu imam duduk sini, makmum duduk sini jujuk ini, faham tak? Duduk tepi tak kena. Makmum yang kedua adalah duduk di belakang imam. Makmum yang kedua kena duduk belakang imam. Bila duduk belakang imam, ketika itulah boleh cuik. Cuik nak suruh hak makmum hak depan suruh turun. Kita duduk belakang, Allahu akbar. Makmum sana tak reti ataupun tak faham, ataupun tak dengar, khusyuk sangat. Maka ketika itulah kita boleh cuik, suruh dia turun. Tapi jangan goyak, turun weh, jangan. Patah maya. Cuik dia faham. Dia tak faham juga ikut dia. Kita semaya situ. Baru tepat yang betul. Dia kena turun. Mari yang ketiga, duduk mana pula? Duduk belah kiri pula. Barulah balance. Dah. Okay. Ambo baru ni, bila kata duduk lagu ni, jujuk lagu ni, tarik sembahyang maghrib. Okeylah, duduk di RNR Gua Musang. Nah, surah dia kan penuh jujuk, 4-5 orang jujuk. Tarik bangun nak sembahyang esok, ambo kena pergi pitah duduk tengah pula depan. Nak suruh biar balance semula. Nak pergi faham duduk depan. Memang kena imam kena gitulah. Dan seharusnya kalau ada ruang, imam boleh, kalau katalah makmum tak reti bahasa, tak faham ataupun tak tahu hukum, imam boleh melangkah ke depan, kesok ke kanan, boleh. Duduk tengah balik, boleh, tak ada masalah. Jadi itulah, habis itu niat kena niat jadi imam. Kalau kata tidak niat pun tak ada masalah. Kalau katalah tidak niat, maka tak ada masalah. Tu imam tak niat jadi tu imam, tak ada masalah, cuma tak dapat pahala lah. 5,000 lah tak? 5,000 lah satu. Allah, lama tak jumpa haji. Asalnya kita jumpa tahun lepas je lah. Lepas je. Lama tak jumpa. Tapi memang lama sungguh. Sebulan tak jumpa dah. Satu hak betulnya. Hak saat ni tahun lepas tu ada. Tapi betul lah tahun lepas. Okey, ada soalan dah.
Assalamualaikum Ustaz, bolehkah nak solat qada tapi niat dua dalam satu, solat qada dan solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah? Okey. Ni soalan ni dia kata dia nak qada, nak niat sekali. Nak niat sekali serupa dengan puasa lah. Puasa qada dengan puasa niat. Puasa sunat. Okey, semaya boleh qada dengan semaya sunat selalu. Boleh ke tidak? Okey. Ini perkara ni adalah menjadi khilaf yang masyhur juga. Pada puasa ramai ulama setuju. Ramai ulama ijma' mengatakan boleh untuk digabungkan. Tapi semaya ni ada yang kata boleh tetapi lemah. Ada dhaif lah, pendapat yang dhaif, yang sangat lemah, yang mengatakan boleh juga qada. Boleh gabung qada. Yang boleh, yang pasti boleh ijma' adalah semaya sunat sama-sama sunat. Contohnya kita mari nak semaya qabliyah, nak semaya sekali dengan tahiyatul masjid, boleh digabungkan sekali. Boleh pahala kedua-dua. Ataupun nak semaya, contohnya kita masjid ni contoh biasa kalau kata tu email atau ustaz mengajar ni lewat ambil bunyi jenis bunyi tak awak tak tahu juga spambo lah, contoh awak tak tahu, awak tak dengar. Orang beda awak tak dengar, awak tak tahu ada gitu ya. Lepas tu qomat sudah semaya qomat selalu. Tak ada semaya sunat qabliyah, betul tak? Jadi dibolehkan kepada orang yang ni ijma' ni yang besok dah semaya qabliyah. Tapi kalau yang sengaja tak boleh, tak setuju. Apa ulama-ulama tak setuju. Ulama ijma' mengatakan orang yang sudah pun besok dah memang sama dia buat sama dah qabliyah. Lepas tu bila tak ada saat ni untuk bila qomat dah, maka ketika dia buat ba'diyah, dia niat sekali dengan qabliyah. Boleh juga pahala dua dalam satu. Boleh juga. Lepas tu nak campur tiga lagi, nak campur dengan tahiyatul masjid. Contohnya dia tak dengan ngajar, dia baru sapa tanya orang qomat, dia pun sapa. Allah tak ada nak buat dah. Contoh, dia mari lain dia singgah ke, tak ada nak buat tahiyatul masjid, maka dia boleh niat sekali. Contoh macam haji, sapa haji pun dengar duduk. Bagus. Sebab apa? Sebab yang paling mulia dari banyak-banyak ibadat sunat adalah mendengar ilmu agama lagi. Duduk dengar dulu, tak ada masalah. Lepas pada ni, lepas habis buat ba'diyah, buat ba'diyah bukan lepas habis, masa buat ba'diyah boleh niat sekali dengan tahiyatul masjid, boleh niat. Itu ijma'. Lepas tu ada soal lagi. Kadang-kadang ada ke masjid kita ni buat menjaga apa kemarin? Semaya hajat. Orang malah ada kamu tengok, dia biasa semaya ba'diyah, nak semaya hajat, pas nak semaya pula, jadi takut lorak, ada khijah dia pun tak semaya hajat, jadi semaya ba'diyah belakang, rugi dia. Sebenarnya boleh niat sekali, boleh semaya hajat niat sekali dengan, termasuk sekali dengan ba'diyah, boleh, tak ada masalah. Nak niat dengan qabliyah juga pun boleh, sebab tak ada semaya sana pun boleh. Cuma ijma' kepada orang yang dah biasa buat. Serupa dengan semaya atas kereta. Ijma' kata adalah orang yang biasa semaya sunat, dia tak ada nak semaya atas kereta, maka boleh semaya sunat apa saja. Semaya duha ke, semaya musafir ke, semaya qabliyah, ba'diyah, boleh. Biasa ba'diyah lah, contoh lorak. Nak balik cepat, ada orang tunggu dan sebagainya, maka naik kereta, driver dia bawa, dia pun semaya sebelah, katakan contoh. Ataupun dia sendiri driver pun boleh nak semaya, tak ada masalah. Allahu Akbar. Tak boleh nak lepas steering, pergi sebelah, Allahu Akbar, pergi steering sebelah. Tayar rokok rendah sikit, tidak, biar beza dengan hak diri, supaya kita ingat depan sikit kalau gitu. Sujud rendah pada rokok, antara sujud akak sikit. Dan sebagai misalnya pun mata sikit tak pada, takut tepuh muka orang pula, tepuh kereta orang pula tak. Misalnya Assalamualaikum boleh kepada orang yang biasa semaya sunat, itu ijma'. Kita tak biasa pun semaya sunat duha ba'diyah saja, gelenyah nak semaya tak kereta, maka lemah pendapat kata boleh juga, tapi lemah sangat.
Yang ijma'nya mengatakan orang hak biasa buat dah boleh. Biasa buat sembahyang sunat atas rumah ke atas masjid dah boleh sembahyang atas kereta. Atas motor pun boleh. Apa lagu mana ustaz nak tanya apa tu? Berhenti lampu isyarat lagu mana? Tukar kaki macam biasa. Tukar kaki dua lagu tu. Cuma jangan buat kena orang mari sebelah kau pula. Semak-mak hari dari mana mak? Duk mayat sudah. Batal mayat tak boleh. Nah, ataupun duk mayat kah? Aduh. Tak boleh. Sudah semaya. Situlah hak masalahnya. Nah, cuma lepas pada semaya jangan pula kalau mak rempik dah semaya tu, lama lik laku je, lopak pula tak boleh lah. Kau bahaya pula tu. Pada goliknya bawa biasa boleh. Nah, bawa biasa boleh. Sekali-sekali nak laju pun boleh. Bawa kereta lah, bawa kereta. Nah, bila-bila semaya bawa laju, bawa 120, 140. Ada masalah. Tapi biar selamat molek lah. Biar agak-agak tepat comel selamat tak ada masalah. Okey. Gitulah jawapan dia kan. Mana qada boleh qada dengan hak kata capung yang sunat tapi sangat lemah. Jadi Abah sendiri secara peribadinya tak pernah buat lah, dan memang kita tidak syurke buat sebab ulama ramai tak setuju. Tapi kalau puasa boleh. Sebab ramai setuju. Supaya juga dengan fidyah. Fidyah semaya sebenarnya tak ada. Ijma' kata tak ada, wajib kena qada juga. Tapi hak lemah ada kata boleh juga. Dia sandar kepada puasa. Sandar kepada puasa, maka semaya pun nak semaya lebih banyak pada puasa. Puasa sehari je. Kalau semaya 5 waktu sehari. Jadi kena fidyah 5. Jadi dia pun pakai fidyah hasanah. Nak ganti banyak. Contohnya. Tapi digalakkan, diwariskan kepada qada bagi pihak boleh. Hak tu hak sebenarnya. Anak, cucu kau, sepupu kau, saing pun boleh. Nak qada kepada saing. Kita pesan mak demo lah satu-satunya sahabat dunia akhirat kahwin. Kahwin ni ada hotel lagi, qada tak habis lagi. Demo kena ingat kahwin tak ada dah di rumah kahwin tu belakang pintu tak ada dah. Berapa lagi qada kahwin hak tak cukup. Jadi kalau kahwin mati, kahwin amanah ke demo, kahwin wasiat dah, duit ni ada sebagai duit kahwin hadiah ke demo. Sebagai hadiah ke demo untuk demo qada semaya kahwin. Contoh, wasiat tu jatuh ke tak? Wasiat tu luluh tu. Sebab apa? Sebab dia bukan waris. Hak yang tak bolehnya la wasiyatan lil waris. Ataupun hadis ni soal lagi lil wasi. Itu tak boleh. Okey, kalau saat ni tiba-tiba kita mau tengok wasiat kata nak wis 1000. Contohlah, maka tengok belakang Allah 10 tahun tak semaya. Belakang pintu. Contoh. Maka saing semaya boleh. Qada untuk kita. Boleh. Ada masalah. Ada ulama besar, Imam Al-Kisai. Al-Kisai ke? Tak ingat. Mungkin Al-Kisai rasanya. Asy-Syarkawi ke? Tak ingat. Dia ditanya semua waris-waris dia. Bila setiap bunyi mati dia ditanya, ada ke dak hutang? Ada ke dak? Kata rasa apa ada. Tanya pula siapa-siapa hak tak cakap kau ajak ke saya deh. Saya waris-waris dia. Saya jiran-jiran dia nak sembahyang. Sebab apa? Setiap kali kita qada sembahyang untuk orang, kita boleh pahala yang sama. Kita nak sembahyang, nak sembahyang sembahyang sunatnya sembahyang waktu ni qada ataupun sembahyang sunat, mana besar pahala? Mana besar pahala? Teka-teki sikit. Besar pahala waktu lagi, fardu lagi dah. Ramai orang nak berebut sembahyang sunat tapi sembahyang waktunya tak habis lagi. Jadi nak sembahyang juga, nak kejar waktu duha, nak kejar waktu contoh fajar, contoh nak ambil pahala besar boleh, tapi kena sembahyang qada lebih banyak daripada sembahyang sunat. Kalau kata sembahyang qada tu ada, tak boleh sembahyang sunat saja. Walaupun sembahyang tu ijma' kata sah tapi tak dapat pahala. Nak dapat pahala boleh. Itu pun ulama mutaakhirin berijtihad boleh juga sekiranya qada lebih banyak daripada sembahyang sunat. Baru boleh pahala.
Terima kasih buat tanya soalan. Tengok daripada soalan tu amal ulah banyak jadi kok ni. Jadi asas soalan ni je. Ni besar pahala orang yang tanya soalan. Terima kasih banyak soalan dah. Okey. Ada soalan lisan tak? Bismillah. Ada soalan lisan? Tak ada. Kata ada sesalah. Kita sambung pula. Nombor 5, ne dan 7, 8, 9, 10 sebelah. Untuk makmum lah. Yang makmum dah masuk selalu dah tu. Sebelah lagi adalah di hari tahun ni jugalah. InsyaAllah tahun ni juga. 2 minggu lagi insyaAllah. Jadi setakat itu dulu apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kelemahan diri hamba sendiri. Mohon maaf jika hamba terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah bicara. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.